Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof, masih lagi berada di World Cities Day yang dianjurkan di Uskunder Istanbul ini. Terima kasih kepada Turkish Airlines yang bekerjasama bersama dengan Astro Awani untuk membawakan liputan ini kepada anda. Hal berkenaan dengan pendanaan dan juga kelestarian pembangunan menjadi tema utama pada kali ini. Tapi untuk memahami bagaimana pendanaan yang dimaksudkan itu, mungkin ada yang antara kita yang mungkin masih lagi hijau untuk memahami ekosistem dan juga keseluruhan konsep dan juga pemahaman ini. Tapi saya bersama dengan orang hebat di sebelah saya, Tan Sri. Terima kasih Tan Sri, Pengurusi Tabung Haji kerana sudi bersama kami pada kali ini. Saya menubal pengarah eksekutif UN Habitat, Datuk Sri Maimunah Muhammad Sharif. Kita selalu cerita mengenai private public partnership, 3P dan sebagainya. Datuk Sri Maimunah menambah people pun dilibatkan sekali. Tapi bila ada mesyuarat dan juga simposium bersama dengan pemegang taruh, bersama dengan Tan Sri sudah pastinya, ada penambahan banyak lagi P, termasuk filantropis dan sebagainya. Betul. Pemahaman kita mengenai pendanaan dengan perbandaran ini, bagaimana? Apa yang berlaku secara konvensional dan arah ke hadapannya bagaimana, Tan Sri? Ya, terima kasih Zul dan Astro Awani. Alhamdulillah kita berada di kota Istanbul. Suatu kota yang boleh dikatakan kota madani, ya. Ini kota lebih daripada 2,500 tahun, ya, civilizational city. Jadi saya rasa amat sesuai lah kerana ini adalah tempat untuk World Cities Day yang ke-10 di bawah anjuran United Nations dan agensi yang terperinci ialah UN Habitat. Kita pun turut bangga, Executive Director dia adalah seorang anak watan kita, Datuk Seri Maimunah, bekas tak silap saya dia mayor Ketua bandar di Butterworth, Seberang Perai dan juga di Pulau Pinang, Georgetown. Jadi saya dijemput sebagai saya rasa bukan saja sebagai pengurusi tabung haji. Mungkin pasal pengalaman saya lepas apabila menerajui Khazanah Nasional. Antara tugas kami memang banyak membangunkan prasarana, infrastruktur bandar lah, sama ada di Malaysia bahkan di luar Malaysia, termasuk di Istanbul sendiri. Dalam ucapan saya tadi, saya pun sempat menyantuni, memberitahu tentang kita di Uskudur, yang ini satu municipality di dalam kota besar ni, kota gegasi Istanbul ni. Tetapi dalam tu di sini sebagai contoh kita khazanah bagi pihak negara kita Malaysia, kita ada hospital. Hospital yang famous kat sini ialah Acibadem. Acibadem tu nama actually Badam. Badam, it is actually a district neighborhood di Uskudur. Di Uskudur, ya. Dan juga Sabiha Gökçen Airport sebagai contoh. Jadi saya cuba untuk berkongsilah apa sedikit yang saya tahu, yang mana untuk menyampaikan prasarana awam, ini termasuk transportation, public transport, public housing, sanitation, water, basic necessity. Memang Alhamdulillah Malaysia kita, saya rasa boleh dikatakan ada suatu track record yang baik, yang disegani di dunia. Dalam 66 tahun sejak kita merdeka ni, kita pun sedia maklum 80% penduduk negara kita, 35 juta tu, 80%, 80% adalah di dalam apa yang dikata kawasan bandar, urban. Apabila zaman merdeka pun tak silap saya, kita pun relatively high, at least menanjung more than 50%. Satu dunia sekarang 56 ke 57%. Menuju ke arah 70% dan juga. Betul. Tapi kalau dari segi sumbangan, dari segi ekonomi, lebih daripada tak silap saya 80% global GDP in the cities. Jadi bandar ni memanglah betul lah tu. Ini walaupun ramai kita mungkin atau mak bapak kita daripada kawasan luar bandar, tapi tak boleh dinafikan bandar ni adalah tempat arena, gelanggang di mana manusia memang bertemu idea dan sebagainya. Itu maksudnya masalah akan datang juga. Potensi banyak. Potensi ada, isu, cabaran pun banyak. Tapi orang yang ada duit melihat kepada profit semata-mata ataupun menyelesaikan masalah. Betul. Jadi sekarang dari segi the challenge, cabaran dia, apa yang kita perlu buat. Kita kena menyampaikan prasarana menggunakan dana, tapi bukan dana je, bukan wang saja. Termasuklah dari segi project preparation sebagai contoh. Untuk kemudahan awam,
yang tak semestinya mendatangkan keuntungan yang tinggi. Sebagai contoh, yang kita semua sedia tahu, public transport, MRT semua kan. Jadi kos dia gergasi, memang sangat besar. Dia punya kemudahan, benefit dia memang tinggi untuk public. Jangka masa panjang. Tetapi nak cuba dapatkan pulangan yang cukup memang jenuh sikit. Jenuh banyak. Banyak sebenarnya. Jenuh banyak because public service kan. As opposed to kalau kita tengok hospital lah sebagai contoh, ada hospital swasta, ada hospital awam. Hospital awam kerana menggunakan dana kerajaan, itu yang dia charge sangat rendah. Tapi bila guna swasta, dia boleh charge tinggi dan ada yang disebut profit motive. Jadi dalam bidang prasarana bandar, urban infrastructure, traditionally yang conventional yang Zul sebut tadi is yang disebut 3P ni, public, private, partnership. Ataupun setengah tempat dia buat privatization. Sebagai contoh dia bagi kepada pihak swasta tetapi dikawal selia, regulated by government. Kan, dari segi undang-undang. Sebagai contoh, satu masa dahulu power generation, elektrik ataupun telefon semuanya kerajaan. Lepas tu diswastakan. Kalau tak semua pun sebahagian macam IPP dan sebagainya. Sekarang mobile phone semua practically walaupun setengah GLC lah. Tapi prasarana seperti sekolah-sekolah for example masih awam lah, tapi ada juga sekolah swasta. Jadi dalam perbincangan 2-3 hari ini kita ambil kira dunia semasa itu dalam ucapan tadilah. Ini ucapan semua tulis tangan je. Simple, senang. Saya pun tak banyak masa, tapi saya kata ginilah dia punya backdrop. Apa yang disebut dunia ni what they call polycrisis, banyak krisis. Bukanlah nak terlampau nak jadi macam pujangga, tapi yang pertama yang disebut sustainability. Yang ini dari segi environment, betul lah tu. Yang kedua selalunya disebut dari segi inequality, jurang perbezaan kekayaan, pendapatan dan juga opportunity. Kadang akses tak ada, orang nak belajar, orang pandai nak belajar tak ada akses. Or healthcare dan sebagainya. Ini semua basic human right. Cities kena provide semua ni. Dia kena sediakan. So usually PPP. Tapi dalam perbincangan Datuk Seri Maimunah dan UN Habitat identified a fourth P, P yang keempat. Yang ini disebut sebagai people. Apakah itu people? People ni termasuk civil society, termasuk NGO, termasuk apa yang disebut sebagai bukan je financial capital, social capital. Trust. Dalam masa zaman COVID, kita pun ingat, nampak zaman COVID ingat tak, kita ada hashtag kita jaga kita. Kita tak harapkan semata-mata dengan kerajaan, kita tak harap semata-mata dengan company-company. Diharapkan community itu sendiri. Community come together, very powerful. Also because people ni pun dia boleh put pressure on the policy makers. On the companies to be more responsible, lebih bertanggungjawab, right? Tapi dalam perbincangan kita tambah satu lagi P, kerana tema tahun ini untuk World Cities Day ialah financing. Dia fokus berkenaan financing, duit. Macam mana nak finance sustainable urban future, as you can see in the title. So we talk about philanthropic capital. Philanthropic maksudnya actually duit philanthropy atau social finance. Kebetulan kita di kota Istanbul. Di Istanbul saya kata zaman Ottoman Empire, kerajaan Empire Uthmaniyah, 1/3 kalau tengok sejarah daripada dia punya kekayaan dan provision, dia menyediakan kemudahan awam ni daripada wakaf. Tradisi wakaf amat dalam di Turki dan di Istanbul. Sebagai contoh tadi Mayor Üsküdar dia ada sebut tentang ada tempat minum air, for example, kalau you jalan-jalan kat sini ada rumah untuk tolong vet doktor untuk kucing. Kita tahu kucing-kucing Istanbul semua gemuk-gemuk sihat-sihat semua. Cats of Istanbul memang famous kan. Jadi so bila you ambil kira tu semua, maksudnya tu wakaf, zakat. Kalau kita di Malaysia of course zakat wakaf. Saya pun antara tugas saya sekarang ialah untuk menerajui apa yang disebut MIFC, Malaysia International Islamic Financial Center, untuk Bank Negara dengan SC. Saya mempengerusikan dia punya leadership council. Jadi saya bawa balik sebenarnya daripada Al-Usta, di mana ada World Zakat and Wakaf Forum. Antaranya kita guna duit zakat tolong asnaf memperbaikikan, orang kata bukan saja dapat fish,
bagi fishing Kail. rod, bagi kail di sini. Jadi so nak 5P tu bukannya 3P. So the power of finance termasuk, tapi dia kena lebih bertanggungjawab. Participatory finance termasuk guna zakat wakaf. Kemudian the power of technology termasuk sekarang Semua boleh diakses. macam-macam Transparency teknologi dia kan. boleh ni. Tapi nak kena again dia punya anchor akhir kata nak kena anchor dengan suatu visi dan aspirasi yang mementingkan kepentingan awam, kepentingan umum. Itu yang penting. Tan Sri, bila kita bercerita di forum seperti ini ataupun nanti rakan-rakan saya pergi ke Davos dan juga kepada kelompok-kelompok yang sangat-sangat orang kata eksklusif ni, kadang-kadang elitis kita cerita pasal kewangan, menyelesaikan masalah ini seolah-olah macam tak pernah berlaku. Tapi dalam kita mengambil konsep apa yang berlaku pada zaman Uthmaniyah di Istanbul, seperti Tan Sri katakan tadi, konsep wakaf, konsep zakat, sukuk dan sebagainya itu. Dan you know, bukan sahaja apa dalam sejarah Islam, sejarah kegemilangan Islam, alhamdulillah. Kalau kita tengok di tempat-tempat bukan Islam pun, konsep endowment. So in other words, charity capital. Bila orang kata kewangan, banyak orang ingat untung. Kapitalis ya. Kapitalis. Tak salah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, dia pun peniaga kan. In fact, he was a venture capitalist. Dia what is called a GP, a general partner. Sayyidatina Khadijah was the limited partner, LP lah kalau VC punya term. Tak salah. Tetapi kita kena ambil kira kewangan tu, pembiayaan kewangan bukan sahaja profit motif. Dia ada juga yang tadi tu lah, yang filantropik. Tanggungjawab. Yes, tanggungjawab satu. Itu tak salah. Betul. Tapi ada cara-cara lain juga. Di Malaysia sekarang di bawah skim iTakat yang bermula semasa COVID. Kalau you check dalam file Bank Negara started, dia boleh combine duit zakat, duit wakaf, tak ada, sedekah, wakaf, zakat, sedekah dan Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah interest free loan. Duit grant pun ada. Dan boleh campur duit dan dia boleh put in what they call blended finance, kewangan yang ni lah, yang dia syumulkan je tu dan bagi kepada setengah tu kena asnaf, tapi setengah ni ada dia buat, Bank Negara ada buat, itu PM mendatang dilancar. Maksudnya kalau dilihat di Malaysia dengan sistem kewangan Islam dan juga latar belakang yang ada, instrumen tu sudah ada. Yes. Tetapi sejauh mana kita optimumkan, kerana dia selalu macam terpisah kalau cerita kewangan Islam ataupun perkara ni, dia tidak puas dengan kelestarian SDG seolah-olah tidak dihubung-jalinkan. Walhal itu adalah dua benda yang bergerak secara seiringan sepatutnya, Tan Sri. Ya, of course. In fact, banyak perbincangan dalam perbincangan kewangan secara seluruh dan of course dalam kita punya kewangan Islam di Malaysia, kita alhamdulillah boleh dikatakan leading lah the world. Jadi broadly kita pun tahu SDG kan, Sustainable Development Goal, bagus. Ini suatu aspirasi dunia lah, di peringkat dunia. UN dia buat ada berapa? 17 SDG. Yang nombor 11 is berkenaan bandar kan. Kemudian you pernah dengar kan ESG yang disebut ESG ni. Ya, ini environmental, social, governance. Jadi maksudnya orang yang berniaga, orang yang jadi financier, dia tak fikir hanya kerana bisnes dan profit sahaja. Maksudnya dia kena fikir pasal environment, dia kena fikir about social practices dan juga dia kena fikir pasal tata kelola, governance. The problem setengah orang dah komen, saya pun komen kata SDG, ESG bagus tapi sekarang banyak MSG. Okey. Apa maksudnya tu, Tan Sri? Nasi goreng. Okey. Apa yang disebut kalau you baca literature is greenwashing lah. Tapi saya pun interesting, MSG kalau ikut kacamata kewangan Islam, kita punya filosofi, antara yang dilarang dalam kewangan Islam bukan saja riba. Yang disebut gharar. Ini perkataan gharar ni means uncertainty. That means you tak sure. Kejap cakap ni, cakap tak cuba bikin, so contract tak betul, or in this case measurement tak betul. Awak tu dia tak green, tak ESG, dia claim dia ESG, itu gharar tu. Tak elok, tak boleh actually. Ada yang menunggang kepada konsep-konsep ni juga ya. Jadi kalau MSG tu, MSG kan yang goreng ni, you buang G, tinggal apa? MS apa? Maqasid syariah. Itu ayat saya. So maksudnya kita actually dah ada dah. Maqasid syariah tu is the objectives
ataupun inilah objektif syariah, Keseluruhannya. kan sistem din kita tu apa yang kita nak capai. Jadi sekarang yang sama ada ilmiah ataupun practitioner, banker dan sebagainya nak kena tengok macam mana kita nak laksanakan suatu kaedah kewangan yang lebih orang kata balance, yang lebih balance dan juga menyampaikan infrastruktur macam inilah untuk Lestari kepentingan lah awam. Lestari. akhirnya. Bukan fikir pasal profit je. Profit tak salah. Tapi dia kena seimbang, kena buat cara yang betul. Tan Sri, cukup tak kerjasama dan juga saya selalu menyebut dalam perbualan yang lepas ialah mencantumkan the connecting the dot. Sometimes kadang-kadang praktis yang terbaik ada di sebelah dunia yang lain, tetapi solusinya itu untuk dunia sebelah lain. Justru bila ada platform seperti World Cities Day ini, bagaimana kita menghubungkan sekali itu dan dengan dunia yang semakin tanpa sempadan dan sebagainya, itu patutnya lebih mudah lagi. Adakah itu yang berlaku atau sebenarnya tidak? Well, seperti mana Zul cakap, betul lah nak kena connect the dots atau setengah orang kata apa, join up thinking. Dia setengah orang kata system thinking lah, secara menyeluruh kan. Secara mudahnya kata memanglah bukan satu dua faktor. Mungkin for example projek bagus, duit ada, tapi kalau birokrasi banyak sangat tak jadi. Kadang-kadang government bagus semua ni tapi duit tak ada. So memang semua kena sekali kan. Jadi itu for sure. Itu tadi bila saya satu yang daripada 3P tu sekarang kita kena fikir 5P tadi. Public private partnership, tetapi juga people, the power of the people, community. Yang kelima ialah finance, kewangan yang bersifat filantropik dan juga participatory. By the way di Turki dia orang tak panggil Islamic finance, dia orang panggil participatory finance. It's interesting. What it means is lebih orang kata inklusif. Semua orang boleh participate. So sekarang kalau macam kita buat baguslah suku apa semua ni, tapi mungkin yang kecil-kecil susah nak dapat. SME susah dan sebagainya. Jadi bila saya ending tu saya kata 40 tahun dahululah semasa saya mula dalam servis, saya kerja lembaga elektrik negara sebelum tenaga nasional. So saya senior panggil, "Man, remember," dia kata, bila kita nak buat projek elektrik lah, kira prasarana untuk bandar dan luar bandar lah. Jadi kita remember, the engineer will decide what can be built. So jurutera tu akan menentukan sama ada boleh tak boleh dari segi teknologi lah, teknikal ya. Tetapi ahli ekonomi, the financier will decide what should be built. Pasal dia buat nombor kan, buat spreadsheet dan sebagainya. Dia pegang duit. So kalau dia tak pas, tak jalan kan, kunci tu tak jalan. I said, don't forget, dia kata. The politician will decide what will be built. Maksudnya yang pegang kuasa tu lah. Jadi ini masa 40 tahun dulu. Jadi saya kata... Tapi tak jauh berbeza dengan hari ini juga? Tak ada. Tadi awak ada dalam bilik tadi tak? Masa saya cakap, saya bagi speech, saya kata, what have I learned after 40 tahun? Macam-macam ada, alhamdulillah, Pokazana termasuk di sini buat projek. All three are true, tetapi kalau you fikirkan, you tambah power of the people dengan social capital ni tadi. Dan nombor 5 ialah a more responsible finance. Saya kata technology must be used in service of the common good, untuk kepentingan awam. Tak semesti dalam zaman AI dan sebagainya ni kena jaga. Yang kedua, finance ni pula tak bolehlah ambil narrow buat duit je. Dia kena tengok macam mana ESG, makasid dan konsep-konsep gini kan, lebih menyeluruh. Kena ada rahmah bawah ni actually, betul, itu nak kena buat. And then the last part, yang politician ni pula dia wakil rakyat, jadi dia kena accountable dan responsible kepada people. Betul. Itu saya punya modify sikit apa yang saya belajar 40 tahun dulu dengan sekarang dah lepas perjalanan 40 tahun sampai ke sini, itu yang saya share lah. Tapi last kali saya share since kita di Istanbul, I ended on a quote by Maulana Rumi, Jamaluddin Rumi, because usaha ni semua kalau tidak ada suatu feeling yang disebut kita nak
yalah yang baik, yang bagus, kewangan. In fact, I made the point that perkataan cities, Arab dia Madinah kan, Madinah, dan civilization, Madani is actually the same root word. So maksudnya cities ni sepatutnya membangunkan satu tamadun. Cerminan tamadun dan Betul. Cerminan dan juga satu tempat di mana tamadun dibina. Untuk tu nak bina tu bukan setakat prasarana aja, kena bagi peluang ke orang, rohnya dan juga jiwanya tu. Jadi Ruminya quote talks about the spirit yang Maha Esa, dan juga last kali kena ada rahmah dan kena ada kasih sayang tu cara. Jadi finance ke teknologi, projek ni semua nak kena bersifat tu. Tan Sri, Sama ada buat rumah ke buat apa. Itulah. kalau lihat pada story cerita di Istanbul contohnya, inilah kota dan juga ketamadunan ribuan tahun. Kalau dengan pengalaman Tan Sri ketika di Khazanah dan juga melihat kepada transformasi Istanbul dalam tempoh 15 tahun contohnya, tak mudah untuk membangunkan sesuatu yang rahmah di kawasan yang sudah sedia sesak, yang sudah ada harga tanahnya mungkin lebih tinggi dan sebagainya. Jadi untuk mengimbangkan antara sesuatu yang betul-betul sustainable, yang rahmah kita sebutkan tadi, dan juga kepada keuntungan, sering ada konflik. Bagaimana pengalaman di Istanbul contohnya Tan Sri itu dapat I think kalau boleh saya, yalah yang saya nampak lah yang saya nampak pasal soalan ni soalan besar. Yang saya nampak betul lah kota Istanbul 2500 tahun, macam-macam dulu ni Byzantine kan. So dalam Quran Rom dengan Farsi kan, surah Rom tu, Rome is here actually, Byzantine kan, Byzantine is the Eastern Roman Empire. Jadi kalau boleh saya jawab, saya rasa 15 tahun lepas ni betul. Sebenarnya Presiden Erdogan pun bekas Datuk Bandar Istanbul sendiri. Betul lah dia orang boleh balance. Banyaklah saya tengok polisi, antaranya saya pernah tengok sebagai contoh, saya tak tahu sekarang, tapi dulu kita orang tengok Uber dekat Istanbul tak ada, ataupun hanya untuk like MPV besar-besar. Why? Dia fikirkan taxi driver. What will happen to taxi driver? Dia memang ambil kira. Sebagai contoh, dulu kalau kita pergi belah sana ke Taksim, ada satu park tu nama Gezi Park kan. Dulu orang protes pasal tu tempat hijau, yang mana ada developer ke apa nak buat bangunan apa semua ni kan. Last kerajaan kata tak usah buat. So atas dasar tu pun saya pun dulu di Khazanah kita buat Taman Tugu. Saya pernah minta, saya punya board kata tengok macam Istanbul tu, satu contoh yang baik pada saya. Jadi di last tu lah kalau boleh saya rumuskan, alhamdulillah kita 80% di kawasan bandar. Dalam 66 tahun syukur alhamdulillah negara kita telah melawan gejala kemiskinan daripada 66 tahun dulu sampai hari ini. Kalau diikut yang miskin tegar tu, hardcore poor, saya pun tak ingat lah, low single digit 2-3% in theory. Tetapi kalau kita tengok relative poverty atau urban poverty, these are the challenge. Inner cities kan, perumahan, cost of living, kos sara hidup dan sebagainya. These are the challenges. That's right. Tapi kita ada banyak level lah government. And then Think City yang mana antara organizer ni, masa saya di Khazanah dulu, alhamdulillah kita mulakan lebih kurang 10 tahun dulu. Mula di Pulau Pinang kerana kita manage yang UNESCO World Heritage Site yang kan, tapi sekarang dah ke Butterworth, ke Kuala Lumpur, ke Johor Bahru dan bandar-bandar lain lah, ke Kuching dan sebagainya. Jadi saya rasa last kena ada public pun kena ada. Public maksudnya kerajaan lah, at federal level, state level, local council level, activity kan. Yang kedua, the private sector nak kena responsible citizen. Kalau tidak kena regulate. The partnership tu macam-macam structure tu lah, sukuk lah, apa macam-macam. And then kita tambah civil society kena kuat, because they will put into account both the political side and the commercial side. And finally, finance itself, ini fokus kita banyak the last 2 days lah. Tan Sri, terakhir saya nak tanya. Akhirnya masyarakat, orang kebanyakan perlu tahu apa yang mereka mahukan untuk bandar mereka. Kita tidak boleh ada civil society kalau dia orang tak ada knowledge. Mungkin mereka kata pesong dengan sentimen semata-mata. Betul.
hal berbandaran, hal rumah kita, kawasan kita betul. perlu ada kesedaran sendiri. Ini bukan cerita kalau longkang je, oh ni PBT punya kerja, sampah je PBT. Betul. Macam mana kita nak buat zero waste kalau misalnya kita masih lagi menelatkan tanggungjawab tu? Betul. Jadi Bagaimana maksudnya akhirnya masyarakat masyarakat teramai bagaimana boleh nak ada tanggungjawab. pemahaman ini kerja Betul, kita betul. sebenarnya. Saya tertarik dengan Datuk Seri Maimunah semalam dalam high level meeting. Dia bagi example. Dia di mana hari itu dia dekat China ke mana? Shenzhen, Beijing. Beijing ah. Dia check dia ni Tong sampah. Tong sampah. Pernah dengar cerita tak? Dia pernah Dia cerita cerita semalam kan? di Dia buka Summer Palace. Okey. Dia buka tengok ni kosong. Orang ramai. Pasal apa dia punya ni kosong. Tempat tengok cantik, tak ada orang buat sampah kan. Rupanya dia ada satu budaya di mana budak-budak ni ada plastik bag dia bawa balik. Simpan. And then dia ada boleh separate lagi. Yang ni apa plastik, yang ni kertas so that they can recycle kan. Jepun pun macam tu kan. In fact Jepun famous kan. Dia pergi Tak ada bola sampah kat luar semua. ada dia pergi tengok bola semua dia clear. Stadium pun dia clear kan. Itu budaya. So maksudnya masyarakat betul lah yang Zul kata ni semua kena join up lah macam tadi kata kan. Bukan nak harapkan PBT, bukan nak harapkan ni, kita tengok di sini dulu apa kita dah boleh buat. Tapi betul lah dia ada hak dan tanggungjawab. Saya yang bayar pihak cukai, berkuasa. betul. Betul tu. Tapi kita pun ada tanggungjawab juga kan. Ada hak pun ya, tanggungjawab pun ya. Okey Dan itu mengakhiri perbualan dan juga perbualan saya bersama dengan Tan Sri Azam Mokhtar, dan terima kasih Tan Sri berkongsikan cerita, berkongsikan pengalaman, ilmu dan sebagainya. Sama-sama. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sudah pasti cerita pasal perbandaran ni bukan cerita pasal siapa yang ada duit, siapa pegang kuasa saja, tapi bagaimana kita menguruskan sampah dan sebagainya juga memerlukan kefahaman dan juga tindakan kita sendiri. Sekian saja perbincangan kami bawakan dari Istanbul. Terima kasih kepada Turkish Airlines yang bekerjasama bersama dengan Astro Awani untuk membawakan liputan ini kepada anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam.